Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah perkataan dia, dan dari kerana inilah berkata As-Sayyid Abdullah Al-Aidarus rahimahullahu ta'ala. Berkata Sayyid Abdullah Al-Aidarus rahimahullahu ta'ala sekat tu, Man hasala kitab Ihya'i Ulumiddin ja'alahu arba'ina mujalladan damintu lahu 'ala Allahil jannah. Artinya, barang siapa menghasilkan akal kita Ihya' Ulumuddin dan menjadikan dia akan kitab sakni 40 jilid, nescaya aku domin, yakni jamin baginya atas Allah dengan masuk di dalam syurga. Berkata Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus, meninggal pada tahun 900 tak silap. 918 dia meninggal. Orang yang pertama di dalam keturunan Sayyid, keturunan Nabi, mendapat gelar Al-Aidarus. Al-Aidarus banyak maksud, antaranya bermaksud Haidar, Haidarus, Aidarus. Ada kata maksud Aidarus, Aidur Ru'us. Banyaklah maksud dia. Katanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus, dia merupakan nakib, dia panggil ketua bagi kabilah Alawiyin pada zaman dia. Maka apabila sampailah kitab Ihya ke Hadramaut, ke Yaman, maka dia sangat tertarik dengan kitab karangan Imam Al-Ghazali, kitab Ihya ni. Maka sehingga dia kata siapa dia boleh saling kitab Ihya Ulumuddin. Zaman dulu saling tangan gini ya. Banyak mana? 40 jilid baru habis. Jadi siapa dia tulis kitab Ihya Ulumuddin, lah ni orang cetak belaka dah, zaman dulu tulis tangan. Maka siapa dia tulis kitab Ihya Ulumuddin cetak, maka katanya Sayyid Abdullah Al-Aidarus kata, aku jamin orang ni boleh masuk syurga. Kerana manfaat kitab Ihya Ulumuddin, sangat bergunanya kitab Ihya Ulumuddin ni untuk menjadikan seorang itu baik dengan Allah Ta'ala zahir dan batin. Maka siapa dia tolong tulis kitab ni ada ya, maka disaling cetak, saling. Siapa dia rajin menyalin kitab Ihya sampai 40 jilid ni, maka aku jamin syurga lah boleh kahwin ni. Hak tu kelebihan Ihya Ulumuddin. Fa in ra'aita nafsaka tastaskilu al-amala bihazihi al-wazaifi. Jelas dah? Betul tak? Wa tastankiru hadzal fanna minal ilmi wa taqulu laka nafsuka aina yanfa'uka hadzal fannu min mahafilil ulama. Wa mata yuqaddimuka hadza 'alal aqrani wan nuzara
wa kaifa yarfa'u mansibaka fi majalisil umara'i wal wuzara liyuhasilaka ila silati wal arzaki wa wilayatil awqafi wal qada'i fa'lam anna syaitana qad aghwaka wa ansaka mutaqabbalaka wa maswaka fatlub laka syaitanan mislaka liyu'allimaka ma tazunnu innahu yanfa'uka wa yuwassiluka ila bughyatika summa i'lam annahu qad la yasfulakal mulku fi mahallatika fadlan an qaryatika wa baladika summa yafutuka bihil mulkul muqimu wan na'imud daim fi jiwari rabbil alamin. Artinya ni kata-kata Imam Ghazali kata dia kata, maka jika engkau lihat akan dirimu itu berat, ia akan mengamalkan dengan segala wazifah ini. Katanya Imam Ghazali kata, kita ngaji habis dah kitab kitanya. Ni nasihat lah sebelum pada kita tutup khotel kitab kita. Sebelum daripada kita sipai di mari, sebelum pada kita taruh. Maka katanya Imam Ghazali, kalau mu rasa kitab ni berat, payah nak beramal. Serah tak selera lah mana nak beramal. Yakni segar dirimu itu pada mengamalkan akal ibadat yang tersebut dalam kitab ni. Ngaji dah, start amalan sebelum daripada subuh sampai tidur semula. Maka ada orang kata ngaji saja beramal, suruh malah, suruh gapo. Tak ada cita-cita langsung nak beramal dengan apa yang ada dalam kitab ni. Ataupun rasa malah, rasa segar, rasa tunggu dulu, rasa gapo. Dan mungkir ia akan fan ini. Tak jadi ilmu tasawuf ni. Tak ada pedah lah mana. Ilmu duduk kata kok diri sendiri tak sedap, ilmu kata kok orang baru sedap. Ilmu duk tengok aib diri sendiri tak jadi. Hamba suka ilmu hok tengok aib orang. Hok nampak hamba bisa orang lain nampak hina. Hok tu baru sedap ilmu lagu tu. Ilmu nak hukum atas kepala orang. Hok ilmu hukum atas kepala kita tahu tak sedap lah mana ilmu lagu ni. Maka fan ini bidang ilmu ni hamba tak suka lah mana tasawuf lagu ni rupanya tasawuf. Tak sedap lah mana. Yakni akefan daripada ilmu tasawuf yang tersebut dalam kitab ni. Rasa tak sedap lah mana ilmu ni. Dan berkata dirimu itu di dalam hatimu. Maka hati dia kecek. Nafsu dia kecek kepada diri dia. Nafsu dia kecek kepada diri dia. Bisik ke hati dia kata gapo? Manakala memberi manfaat akan dikau ilmu ini pada perhimpunan ulama. Dia kata ilmu lagu ni tak ganah lah mana. Kalau duduk dalam jumpa dengan ulama nak debat ke apa dia tak tahu. Kalau pekoh ni sedap sikit nampak sikit aling. Kalau tafsir, kalau gapo dia nampak sikit kita orang aling. Tapi ilmu tasawuf ni ilmu dok kata diri. Tak jadilah mana. Nampak tak ganah ilmu lagu ni kata. Ya patut ilmu kalau duduk dengan ulama nampak bisa kita. Nampak aling berdengung, nampak gapo. Maka ilmu ni gapo dia sangat kalau duduk dengan ulama dia kata. Dan manakala mendahulukan ilmu ini akan dikau atas orang yang sama-sama dan orang-orang yang seumpama dengan dikau. Maka kalau ngaji ilmu lagu ni tak nampak ganah kita di antara saing-saing. Ngaji ilmu tasawuf ni bukan nak suruh berdebat orang senyap. Kau ngaji kau senyap kawan ni. Kau ngaji kau nampak tak ada ilmu. Orang lagu ni orang tasawuf ke tak kata kau orang. Dia duk tengok aib diri dia. Maka ilmu lagu ni nampak tak ganah. Nampak ngaji lama pun kalau ilmu tasawuf ni nampak tak ganah. Kalau ngaji pekoh ke, ngaji ilmu hak muka lain tu nampak ganah sikit. Tapi ilmu tasawuf ni tahu ilmu duk tengok diri tak jadilah mana dia kata. Pertama, kalau duduk dengan ulama nampak tak alim.
Lepas tu kalau ngasai pun, kalau hok ni hok pekoh nampak. Tapi kalau hok tasawuf ni nampak pun tak mengaji lah mana. Nampak duk beramal, duk bulan balasuh, duk semaya, duk ngatik, duk berzikir. Tahu nampak tak bertambah mu dengan saing-saing. Dan betapa mengangkat ia akan martabatmu dan ketinggianmu pada segala majlis raja-raja. Dan kalau ahli tasawuf ni, kalau di antara ulama lain dia paling debek sekali nampak. Kalau duduk dalam majlis raja panggil, hok ni aling, hok ni ganah, hok ni ganah. Kalau tasawuf kat Allah nampak gitu ya. Tak ganah sangat kata kecek bab tasawuf kat tak ada jenera habis orang dengar tasawuf kat. Dan majlis segala wazir, menteri-menteri yang besar-besar tak nampak ganah. Kalau tok pekoh, kalau gapo ke berdebat waktu berilmu gapo. Tok tasawuf senyap ya, nampak macam tak ada ilmu ya. Tak suhu lah mana ya. Ngajar dalam hotel tak ada orang tengok. Hak ni gi rata, gi mengajar, kok ni mengajar nampak ganah, nampak ganah. Jadi ilmu tasawuf ni tahu, tak boleh cari makan mudah nak kecek. Kalau kecek bab tasawuf, tak ada orang nak dengar. Tapi kalau ilmu hok mengopak kat orang, hok kata kat orang agak jadi sedap dengar manis selalu. Tapi kalau ilmu tengok diri agak tak sedap lah mana. Supaya menyampaikan akan dikau kepada pemberian mereka. Apabila belajar ilmu tasawuf jadi nampak tak hebat, maka payah nak duduk dengan raja-raja, payah duduk dengan menteri. Maka apabila tak duduk dengan raja, tak boleh pitih lah. Tak duduk dengan menteri, tak boleh nak pitih. Pitih dia tak mengalir kita lah. Boleh ke ulama jenis lain lah. Ulama tasawuf ni tak berapa ya. Istana-istana pun tak panggil. Mungkin ilmu duk kata kot diri sendiri tak sedap. Ilmu kata kot orang baru sedap. Dan kepada kemurahan mereka, nampak tak ganah dia pun tak ada semangat nak wipitih, nak nyombel, nak gapo. Nampak tak ganah mana. Tuai pun nampak tak bersungguh ya. Tak sahu ke lagu mana. Dan supaya menyampaikan ajar akan jadi memerintah segala wakah dan supaya jadi qadi. Dan kalau mengaji ilmu tasawuf ni maka tak boleh nak jadilah menteri wakah. Menteri wakah ni menteri agama. Kalau sebelum harap dia panggil wazirul auqaf, menteri wakah, yakni menteri agama. Kalau jenis tasawuf tak boleh jadi menteri agama. Tuai tasawuf takut Tuhan berjerit pakai duk kecek tak kata kau orang tak boleh. Orang tak akak awak jadi menteri lagu ni. Hak ni kena duduk pondok. Pondok pun orang tak nak dengar lah mana, bosan mengajar sebenarnya. Ya. Jadi maka katanya Imam Ghazali jadi ngaji ilmu lagu ni tak apa nak nyakut lah mana. Tak boleh jadi menteri wakah. Tapi kalau ngaji ilmu moden-moden sikit, muamalah moden ko, ilmu pentadbir, ilmu politik, sains politik, sosial macam-macam, Islamik go tu Islamik go ni maka jadi nampak bijak, boleh jadi menteri, boleh gapo. Dia kata. Dan supaya jadi tok qadi, orang dulu kelik Mekah aling-aling. Sultan panggil jadi tok qadi, jadi hakim mahkamah, pakat lari belako. Aling berdengung belako. Berapa banyak? Kalau tok peti Ajino tu, siapa sultan paksa jadi mufti dia. Tak sih. Tak cakap paksa. Akhir sekali gini tu aku nak suruh hamba jadi mufti boleh tapi ikut hamba. Hamba nak mari pukul berapa, hamba nak kelik pukul berapa, hamba banyak kerja. Hamba duk mengajar lagi, duk mengajar di ma'had lagi, duk gapo. Ikut hamba. Tak ada masuk. Tak apa tu aku kata. Asal dia mau jadi mufti ya. Ikut dia mau tak mari seminggu pun tak apa, tak ada marah gapo kata. Siapa perikat lagu tu orang jamin dulu. Orang lah ni isi boreh. Bukan isi boreh, masa mengaji tu niat nak jadi mufti dah. Buya boleh gaji. Masa mengaji tu ambil apa dia? Ambil pembangkit Islam. Tujuan nak jadi panel syariah bank ni. Fikir kok pitih kok mengaji agama. Orang lain nak kata guana padai sesuai dengan dia. Kita ahli agama pun fikir lagu tu gak. Belajar kok si kok dah bukan kerana Tuhan tak tahu ali-ili alif jatuh. Bagai riba kata tak riba, bagai haram kata halal. Betul kata ke apa? Dah nak suruh halal.
Kalau kata haram berlaku, orang tak ambil, kita jadi pena. Wak gapo dia, hak ni tak boleh, tak sedap ni hak ni boleh, nyo ejah juga hukum akal. Nyo tuwe juga lagu mana. Baru boleh jadi orang dekat. Maka ketahui olehmu, apabila dalam hatimu mari telitah lagu tu, ilmu ni tak sedap sebab tak boleh cari makan, mudah nak sebut. Ilmu tasawuf ni orang mari dengar, ilmu tasawuf ni orang nak mari beki, nak cuci hati. Maka ilmu tasawuf ni ilmu tak kata ke orang, ilmu kata ke diri sendiri. Maka ilmu lagu ni tak boleh cari makan. Tak boleh cari makan. Hukum akal pun tak ada lah mana, duduk kecek bak hati. Duduk nak suruh jadi juruh lagu tu. Maka dia kata kalau telitah di hatimu lagu tu. Lepas dah mengaji kitab ni habis dah, tapi dalam hati hamba tahu rasa tak sedap ilmu ni. Sedap ngaji ilmu pekoh lagi. Sedap ngaji ilmu lain lagi. Maka ketahuilah olehmu bahawanya setan itu telah menyesatkan akan dikau. Setan dah tu. Kalau tak suka ilmu tasawuf ni, maka setan lah sebab ilmu tasawuf ni ajar jadi baik zahir batin. Bukan kata luar saja berjuru, batin jahat, batin deki orang, batin hasad, batin gapo dak. Maka tasawuf ni ajar orang jadi juru sungguh zahir batin. Maka orang tak suka kepada ilmu tasawuf, kat setan lah. Kerana setan mengajak orang kepada jadi jahat. Tiba-tiba kita ilmu mengajak orang jadi baik, kita tak suka. Ajalah dah tu. Setan dah tu. Setan telah menyesatkan kamu. Hamba khotel dah kitab dia lagi sesat setan. Jalah dah tu. Habis kitab ni tak ada cita-cita pun nak beramal dengan amalan yang ada dalam kitab ni. Sama ada ibadat zahir, ibadat batin dan muamalah dengan manusia. Kitab ni dia ada 3. Pertama, ibadat zahir. Kedua, ibadat batin. Ketiga, muamalah dengan makhluk. 3 ni, orang tu siap sempurna 3 ni, maka orang tu dipanggil Muhammadi. Ikut Nabi Muhammad balik dah tu. Zahir batin dah tu. Dan melupakan ia setan akan negeri akhirat, yang ia itulah tempat engkau kembali kepadanya. Makna dia, setan telah melupakan kamu kepada akhiratmu. Kita ni setara mana bisa kita akan pergi kepada akhirat. Dan tempat kita kesudahan hidup kita ini adalah di negeri akhirat. Akhirat hanya ada 2 kampung saja. Pertama dipanggil kampung syurga, kedua dipanggil kampung neraka. Maka orang seramai-ramai berjuta manusia 2 butir kampung ni. Mu nak masuk syurga ke, mu nak masuk neraka. Itulah sudah manusia kekallah selama-lamanya. Sehingga Tuhan nak peracur pula, nak buat makhluk lain suku pasar pula. Tapi cerita manusia sudah di syurga ataupun neraka. Maka orang yang tak sih jadi baik, nak jadi jahat, nak ikut setan, sudah dia di neraka. Lupa negeri akhirat dia. Negeri akhirat kita, sebagaimana nak tok kita manusia yang pertama Nabi ada asal daripada syurga, tok kita ahli syurga belaka. Orang kafir, orang Amerika, orang gapo tok dia semua ahli syurga belaka. Tetapi disesatkan oleh syaitan, disesatkan oleh nafsu, maka dia tak boleh kelik kapun tok dia, maka kelik di tempat lain dipanggil neraka. Maka kita ni nak kelik kapung semula ni, kapung asal kita syurga, balik semula. Maka nak balik ni masalah ni ujian tengah-tengah jalan. Kadang-kadang nak klik kapung ni macam-macam tayar bocor lah. Goni lah masalah, gotu masalah. Hak ni masalah ujian kita sebelum klik pada syurga. Dia masuk dalam syurga habis dalam cerita kita, tak payah semaya dah. Tak payah puasa, tak payah jadi juru dah. Tak payah tutup aurat dah. Ikutlah nak gapo dia. Semaya tak payah dah dalam syurga. Patut buat apa dia dalam syurga? Berseronok sahaja. Habis dah ujian kita. Atas muka dunia ni Tuhan nak uji diri kita. Apabila akhirat tak payah buat gapo-gapo. Ibadat tak payah gapo. Bahkan dalam syurga aruk boleh minum.
Minum cemuk mana? Bukan kata segeling, bukan kata 2 geling. Sungai daripada aruk. Sungai. Tak tahu sungai aruk. Cemuk mana boleh minum bergeling-geling banyak mana nampak gelenyar sangat nak minum aruk. Behel. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Aruk di dalam syurga tidak penimpala. Tidak penimpala, tidak memabukkan. Aruk boleh minum, Bererti aruk ni minumnya sedap rupanya. Antara minumnya pilihan juga. Sebab dia masuk dalam kategori minumnya dalam syurga. Tetapi buat masuk sekarang, kita tak boleh minum aruk atas muka dunia ni. Hukum dia haram. Kita sini, boleh minum sana. Kalau kita tak sini, minum sini, sana tak boleh minum. Maksud tak boleh minum, tak boleh masuk syurga lah. Mana ada boleh masuk syurga tapi tak boleh minum aruk dia. Tak boleh, memang pelik sungguh. Maknanya tak boleh masuk syurga. Jadi ingat kata kita ni akan balik kepada kampung kita. Kita nak jadi hidup kita ikut kita lah. Malah cara kok siapa dia kau nak kehidupan kita, nak kerja, nak hobi kita lagi. Tapi kita ingat kita akan kembali kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau silap-silap tak kelik, tak sapa kepada kampung kita sebenar, sapa kepada neraka. Kita nak kubai atas muka dunia Tuhan tak apa, tapi jangan setuh hak Tuhan marah. Jangan tinggal hak Tuhan kata wajib kena buat. Hak lain tu lah nak minat berapa dia pun, tapi jangan buat hak Tuhan marah, buat hak Tuhan suka. Dan ialah tempat kediamanmu dan ialah negerimu yang kekal. Syurga itulah negerimu, mu jangan kena tipu setan. Kita ni dah khotel dah ni, dah habis dah mengaji bab nafsu, bab gapo dia, tiba-tiba mari perangai pula. Akhir dah khotel kita mari dalam hati kata tak sedap ilmu ni. Kena mengatik, kena gapo, kena warak, kena zuhud, tak sedap weh ilmu lagu ni. Ilmu kata kat orang baru sedap. Sudah. Maka tuntut oleh kamu akan syaitan yang seumpama dengan engkau, supaya ia mengajar akan dekau ilmu dan amal yang lain daripada fan ilmu tasawuf ni. Kalau mu rasa ilmu tasawuf tak sedap gini lah mudah katanya Imam Ghazali. Mu cari setan hok serupa dengan mu juga. Mu ni nak jadi setan dah ni katanya Imam Ghazali. Mu cari setan supaya mu juga saing hok serupa setan juga ataupun ulama setan juga ngajar mu ilmu hok selera dengan nafsumu, hok tak bercanggah dengan nafsumu. Katanya Imam Ghazali. Sebab mu ni tipu setan dah ni. Ilmu ni tak sedap, ilmu ni tak sedap hok bercanggah. Hok ni kalau hok bercanggah dengan nafsu dia tak sedap selalu. Hok sedap hok belaga angin dengan dia baru. Hangpa menyakut ustaz ni. Apa? Hok bercanggah molek dengan ilmu nafsu hangpa. Ni dak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Hak ni kau berat lagu ni tak sedap. Maka Imam Ghazali kata cari setan juga supaya mu lah. Mu nak jadi setan dah tu katanya Imam Ghazali. Iaitu ilmu yang engkau sangka bahawa ia menyampaikan akan dikau kepada sesuatu yang engkau kehendak akan dia. Mu carilah setan, carilah ulama, carilah tok guru hak perangai serupa denganmu. Mu minat setan, cari tok guru hak minat setan juga. Hak boleh hajar mu ilmu yang boleh menyebabkan mu jadi kaya, mu boleh pangkat, mu boleh harta, mu boleh kemewahan, mu boleh pengaruh, mu boleh masyhur. Carilah sama-sama setan baru belaga angin. Katanya Imam Ghazali. Nyawi setan. Jodoh dah. Daripada kebesaran, hak mu dok rasa nak cari kebesaran, cari masyhur. Orang lah ni gila ke masyhur. Buat TikTok, buat gapo, nak suruh orang tengok, nak suruh orang tengok. Tak ada pedah gila ke suhu. Tak ada tak tahu nak kata lagu mana. Bagai hak benar, bagai hak betul, bagai hak salah, bagai hak haram, hak penting suhu. Orang jo tengok tu berjuta tengok, tak apa. Biarlah benda tu haram, fitnah orang ko. Kata kat orang ko, tuduh kat orang ko, ngata kat orang ko, tak apa. Hak penting ramai orang tengok, ambo jadi suhu. Gila ke suhu. Dan kemegahan pangkat. Ustaz tu suhu. Kawan ni suhu. Sudah.
Minak kosohu pula. Bukan nak Tuhan, nak kosohu. Biar ngajar mengaruk pun, biar salah kubai-kubai pun, ngajar juga kau, tak ada ilmu, tak ada gapo, pakai bijak sendiri kau, hukum hakal kubai hanya, tak apa betul suhu. Dan terdahulu atas orang yang sama-sama dengan engkau dan barang sebagainya. Dan mau bolehlah mu duduk saing dengan sama-sama puakmu, hok minat kemegahan, hok minat soho, hok minat gapo. Sama-sama ustaz kecek bak harta. Demo rumah demo besar mana? Oh. Kereta demo beli dak ko? Allah, kita ahli agama jangan kecek lagu tu. Gaji demo lah ni berapa? Simpanan bank ada banyak mana? Buat projek lagu ni ya. Barang dunia lako-lako. Dia tegur orang ngaji agama ni. Jangan nak seru hati lah sebab dia nak tegur hak nak suruh kita jadi molek. Ni ada orang ni menyetok. Sedap kata kat orang. Dia nak kata ke lembu. Lembu bukan mukallaf. Lembu tak masuk neraka, lembu tak payah semaya. Hak nak suruh jadi juruhnya manusia. Sebab tu mari nabi, mari ulama tegur manusia sahaja. Tak ada kita tengok tok guru mengajar lembu, mengajar ayam, mengajar itik, tak ada. Apa sebab puak tu ikut dia, tak pakai seluar, tak berdosa. Tapi manusia kalau tak tutup aurat berdosa. Maka manusia hak bimbangnya ia ada syurga dan neraka. Kemudian maka ketahui olehmu bahawasanya sekali-kali tiada memilih bagimu oleh raja-raja pada tempatmu itu, terlebih lagi pada dusunmu dan negerimu itu. Tetapi yang akan engkau dapati ialah luput akan dikau dengan dia negeri akhirat, iaitu tempat kerajaan yang mukim dan nikmat yang daim sentiasa di dalam syurga. Dia kata kalau mu niat lagu tu pun tak kaya juga, raja tak latih mu jadi raja, mu baik setara mana pun yawi sikit ya kok mu pun. Tetapi hak mu yakinnya akhiratmu dah terlepas dah daripadamu. Akhirat tak ada pun di sisi Tuhan. Tetapi duniamu tak boleh pun. Bukan boleh sangat pun kadang-kadang. Ngaji niat tak ikhlas pun. Ngaji niat kerana nak pakak, nak boleh gaji mahal. Bapa awak ambil PhD. Gaji mahal lah PhD. Kalau BA tak mahal mana. Lepas tu bapa awak ambil PhD sekali lagi. Nak suruh gaji mahal lagi. Lepas tu bapa awak sungguh ni tulis tesis nak jadi profesor, nak ke apa. Gaji kau mahal ke? Bukan niat kata nak ilmu, bukan gaji dah. Maka orang lagu ni punuh. Bukan punuh di belajar tu, punuh di niat tu. Imam Ghazali bukan marah ke orang belajar. Kita sendiri pun dia kata, bapa ustaz nampak anti dengan PhD. Kita bukan marah di PhD, dia ambil beratus butir PhD pun, tetapi kita nak baiki niat. Beringat kita kalau niat tak betul, rugi saja-saja. Ambil PhD 5 tahun tak boleh pahala langsung. Tapi kalau niat kerana Allah, 5 tahun kita duk tulis tesis, duk buat gapo tu boleh pahala. Iaitu tempat menghampirkan diri kepada Tuhan kita Rabbul Alamin. Terlepas dah negerimu, negeri kediamanmu yang sebenar, syurga. Tatimmatum. Dia habis kodok hari ni kitab ni. Kita nak khotim hari ni. Kita baca siapa ni? Khotim hari ni lah. Tatimatu ini satu kesempurnaan. Imam Ghazali tak lepas lagu tu, lepas ngaji kitab, bukan lepas pada ngaji kitab sipai duk celah tu. Maka dia anak-anak tak tahu apa, tak ada nak beramal, tak ada nak gapo. Memang standard orang lagu tu dah. Jadi Imam Ghazali kata sebelum mu tutup kitab sipai ni, aku nak ngepek sekali. Takut mu buat perangai sopa dulu-dulu, ngaji saja tak ada cita-cita nak beramal. Dia kata i'lam ayyuhat talibu lidaril akhirah al-mu'ridu 'anil daril faniyah anni qad zakartu fi hadzal kitabi ba'da masailal amaliyati wal adiyatin nafi'ati mukhalifan lima tamada 'alaihi ba'dul fuqaha'i fa'tamidhu wa'mal bima fihi wa la tukhalifhu
fa inni tabi'un wa muqallidun fihi li akbaril fuqaha'i wa imamihim al-imamul hujjatil islamil Ghazali rahimahullahu ta'ala wa huwa jami'un lil fiqhi wat tasawuf. Nah, ketahui olehmu hai saudara kami. Oh, ni kata pengarah. Nah, katanya Syekh Abdul Somad. Dia kata, ketahui olehmu hai saudara kami, saudara sesama Islam, yang menuntut bagi negeri akhirat, orang yang nak akhirat. Kalau orang nak dunia, tak usah dengar nasihat ni pun tak apa, sebab tak ada habuai pun untuk dunia. Tapi kalau mu kata saya nak akhirat, saya nak mati, saya nak temu Tuhan, nak tak se kita akan mati. Tetapi ada manusia tu nak dengan keadaan bersiap sedia untuk mati. Mu rasa mu nak siap sedia untuk bertemu dengan negeri akhirat, mu duk royak kat orang hamba nak jadi juru, hamba nak mati, hamba nak gini, yang berpaling daripada negeri fana, tak se dah dunia. Apa maksud tak se dunia? Bukan ambil kereta katak peracur, ambil pasu bunga tohuk pecuh habis. Apa awak klik ngajar jadi tohuk pasu bunga, katak pinggir-pinggir agama ni? Saya tak se dah dunia. Bukan lagu tu tak se dunia tu gila apa, katak barang punah berdosa haram dah pula. Maksud tak se dunia ni ke apa? Hati jangan terikat dengan dunia. Kalau ada dunia di hati kita yang menghalang kita kepada akhirat, buang dunia tu. Tapi kalau ada dunia tak menghalang kita kepada akhirat, tak apa. Rumah kita tak menghalang kita kepada akhirat. Boleh mari dengar, boleh mari masjid, boleh mari ngaji fardu ain. Tak apa rumah kita. Tetapi kalau nampak rumah kita, bapa tak boleh mari dengan ngajar, bapa tak boleh mari ngaji fardu ain, bapa nak jiruh pasu bunga. Allahu Rabbi, daripada muda pak tua jiruh pasu bunga. Lepas ni orang jiruh kubur kita. Khabar kau tidak? Ada orang tanya bapa tak boleh mari ngaji, maaf duk cara kelembu. Allahu Rabbi, daripada muda pak tua. Tak salah, tapi biar ada masa untuk fardu ain. Nah, kalau tak lepas benda lagu ni, kita tak lepas dengan Tuhan. Akhirat tak ada modal langsung, nak duduk dalam syurga lagu mana? No. Nak bayar, kita nak masuk hotel kena bawa pitih juga. Tak lagi pakai cap perak dengan selipar gitu, buka pintu pakai tidur dalam hotel. Weh, kalau tak ada 2-300 tak boleh masuk, maka dalam syurga pun kena ada pitih juga. Bahawasanya telah aku sebutkan dalam kitab ini akan setengah daripada masalah yang diamalkan daripada beberapa doa yang manfaat. Katanya Syekh Abdul Somad kata dalam ni ada doa-doa ni hamba ajar. Padahal menyalahi ia bagi barang yang diiktimak, yang dipegang atasnya oleh setengah fuqaha. Kadang-kadang mu tengok doa-doa dalam kitab ni, masalah-masalah dia nampak bercanggah dengan dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh kata lagu lain. Nah, setengah kitab fiqh lain kata lagu ni. Ni apa kitab ni kata lagu ni? Doa dia pun nampak lagu lain. Maka pegang olehmu, sekalipun mu nampak bercanggah dengan tok fiqh, dalam kitab ni kitab tasawuf ni, pegang hokmu. Pegang hok dalam kitab ni dia kata. Akan yang di dalam kitab ini dan amal ke olehmu akan barang yang di dalamnya itu, dan jangan engkau menyalahi akan dia. Tak secara, biarlah menyalahi tok fiqh. Sebab apa? Kerana bahawasanya aku mengikut dan taklid pada masalah ini bagi sebesar-besar tok fiqh fuqaha dan imam mereka itu, iaitu Imam Hujjatul Islamul Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sebab amalan-amalan hak dalam kitab ni sekalipun bercanggah dengan kitab fiqh lain, tetapi hamba ambil juga daripada tok fiqh juga. Pas tok fiqh ni bukan fiqh saja, dia gabung fiqh dengan tasawuf. Kalau tok fiqh saja lagu lain cara kecek, tapi kalau fiqh dengan tasawuf lagu lain pula kecek. Bab hukum hakim, tok fiqh kata boleh pula. Dalam ni kata tak molek, dalam ni kata haram, dalam ni kata makruh, dalam fiqh kata harum. Pergi hak ni lagi. Sebab hak dalam kitab ni hamba capur dah, kacuh dah hak menurut fiqh dan tasawuf dah.
Dia kata Imam Ghazali ni yang menghimpunkan bagi ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Dan iaitu terlebih aula tempat kita taklid daripada segala amal kita. Biarlah nampak payah sikit, biarlah nampak syadik sikit, tapi dia campur dah fiqh dengan tasawuf. Berkata Al-Ustazul A'zam As-Sayyid Abdullah Al-Aidruh bin Said Abu Bakar As-Sakran bin Said Abdul Rahman As-Saggaf di dalam kitab dia Az-Zahrul Basim bagi Said Abdul Qadir Al-Aidrus rahimahullahu ta'ala. Katanya dia apa dia? Wa alaika ya talibal khalwah bitaqlidil Ghazali fi jami'il muamalatika wa'tami syaikhan fi qalbika hayyan aw mayyita alladhi targhab fi i'tiqadihi wa hubbihi wa ta'zimihi wa hurmatihi wa tabzulu fi hubbihi irdaka wa malaka. Artinya lazim ke olehmu hai orang yang menuntut khalwah, iaitu tempat berbuat ibadat yang sunyi. Siapa dia yang mula nak beramal, siapa dia yang mula berjenak-jenak nak bersunyi-sunyi dengan Allah Ta'ala. Kerana kalau tempat bising kita tak boleh nak fokus duduk dengan Tuhan, serabut perut. Jadi nak bersunyi-sunyi dengan Tuhan, dia kata. Gapo dia? Apabila orang mula nak bersunyi-sunyi dengan Tuhan, dia kata pertama dengan taklid akan Imam Ghazali. Ikutlah Imam Ghazali. Kerana Imam Ghazali fiqh dia, kitab dia semua ilmu nak ajar kita menjadi suluk belaka, nak suruh jadi juru belaka. Pada segala ilmumu dan ibadatmu ikut cara Imam Ghazali. Dan pegang olehmu akan seorang syekh, sama ada ia masih hidup ataupun yang sudah mati. Biar ada syekh, pegang seorang tok guru, sama ada tok guru tu masih hidup ataupun tok guru tu sudah mati. Pas tok guru tu mati, pedoh apa pegangnya? Dia ada kelebihan. Kita ada hubungan dengan seseorang sekalipun dia mati. Lagu mana hak ni perbahasa dalam ilmu tasawuf. Kalau kita royak ke, dia mau kata bid'ah dah pula. Kalau kita royak pula, nyari pula video ni. Yang gemar engkau kepada mengiktikadkan akan dia dan kasih akan dia dan ta'zim akan dia dan hormat akan dia, dan engkau berikan kerana kasihmu akan dia itu akan kemuliaanmu dan hartamu. Cari seorang tok guru yang betul-betul kamu pegang, yang boleh bimbing hati kamu, maka pada masa tu musrahkan dirimu, hartamu kepada dia, biar dia bimbing kamu, biar temu dengan Nabi Muhammad sungguh, biar temu dengan syurga sungguh. Dan lagi pula katanya di dalam kitab yang tersebut itu, katanya Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idruh tu dalam kitab Zahrul Basim sani, waliyakum fi khalwatihi mustahdiran zikra rabbih mutakhayyilan jisma nabiyhi mutawahhiman suratal Ghazali wa surata syaikhihi fi lailatihi wa naharihi. Ni Allah ni nama ni. Kau ada lagi? Ada sikit lagi. Hak ni amalan dia lah sekali. Yawi kau nak koci kepada kita untuk berhubung dengan pengarah. Dia kata apa? Katanya hendaklah ia di dalam khalwahnya ketika dia bersuluk di dalam tempat sunyi dia saat ni, menghadirkan hati dia pada menyebut akan Tuhan dia. Pertama, duduk di dalam tempat khalwah sunyi, berzikir, sebut nama Tuhan, hadirkan nama Tuhan. Allah, Allah dalam hati dia. Lepas tu apa dia? Ingat ke dalam khayalan dia, yakni dalam hatinya akan jisim Nabi. Dia ngaji bab Nabi, rupa lagu mana Nabi. Gambar ke depan kita itu Nabi Muhammad, rupa dia lebih kurang. Kita ngaji, kepala dia lebih kurang lagu ni, tubuh dia, tangan dia. Dah kita ngaji dalam syama'il. Hati dia sebut Allah, depan gambar ke rupa Nabi Muhammad. Tak apa rupa Nabi Muhammad. Gambar ke rupa menurut ilmu kita lah sekadar, biar tak jelas pun, tapi gambar ke lagu tu. So, dua dah dia. Ingat Tuhan dalam hati, gambar ke rupa Nabi Muhammad,
Dan mencita-cita ia dengan hati upo Imam Ghazali, gambar ke Imam Ghazali pula. Dan rupa ke syekhnya. Zikir nama Allah dalam hati, hadir ke rupa Nabi Muhammad, hadir ke rupa Imam Ghazali. Ni kita nak ngaji kitab ni. Lepas tu hadir ke guru kita. Ni Rabithah ni. Cara nak mengatik. Baru mari sungguh. Rahsia-rahsia daripada Imam Ghazali. Rahsia-rahsia daripada guru. Rahsia-rahsia daripada Nabi Muhammad. Ni baca kitab zikir tak ingat kepada Muhammad. Lepas tu Nabi Muhammad nak buat mari lagu mana rahsia dia? Dia ingat kepada Nabi Muhammad. Bila buat? Pada malamnya dan pada siangnya. Bila-bila masa hadir lagu tu semacam. Barulah Tuhan akan rahsia-rahsia kekuatan untuk kita mengamalkan ilmu kita. Wabillahi taufiq. Ada lagi dalam kitab? Beza ni kitab ni. Habis dah? Kanal Faraq. Ada lagi, kita baca lagi. Takut kitab ni beza sikit dah. Wa kanal faragu min tarjamati hadzal kitab fi Makkah al-Musyarrafah fi yaumi Sulasa'i al-Khamis min syahril Muharram fi sanati 1192 min al-Hijratin Nabawiyah sallallahu ala sahibiha wa sallama. Artinya adalah selesai daripada menterjemahkan kitab ini di dalam negeri Mekah. Biasa kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali bahasa Arab. Katanya Syekh Abdul Somad hamba terjemah ni masa hamba duduk Mekah. Selesai di Mekah dia kata. Pada hari Selasa kelima hari daripada bulan Muharram, 5 hari bulan Muharram. Tahun 1192. 92 tahun daripada hijrah. Lama dah. Jadi berapa 1100? Kalau ni 1400, dekat 300 tahun. Dekat 300 tahun lah, 200-300 tahun dah kitab ni. Sallallahu ala sahibiha wasallam. Berkata hamba yang banyak dosa. Ada lagi? Supa? Ada lagi? Ada dalam kitab tu? Tak ada dah? Habis dah kitab dah? Kau ada lagi? Sudah budak ni. Ada lagi kau duk? Takut kata lain kitab. Habis dah? Sikit lah? Beres. Wallahu a'lam. Khotelah kitab ni. Jadi hamba ijazah lah. Kitab ni amalan-amalan yang ada dalam ni, amalan-amalan sama ada amalan yang bentuk wirid ataupun sebagainya boleh diamalkan. Hamba ijazah sebagaimana hamba terima daripada guru-guru hamba. Khotel dah lah kitab tu. Baca kitab baru pula lah. Baca sebutir kitab sudah hari ni. 51.